Okay, Assalamualaikum, selamat malam semua rakan-rakan. Kami dari unit pengajian luar kampus, Pusat Pendidikan Profesional dan Lanjutan Universiti Utara Malaysia yang berpusat di UMS Kota Kinabalu. Okey, kami akan membentangkan tugasan hubungan manusia dalam pentadbiran GM 3013. Okey, nama saya Noliana binti Wahab, nombor matrik 266709. Dan saya nak rakan-rakan saya perkenalkan diri masing-masing. Dipersilakan Kak Marina. Saya Marina binti Awang Bahrin, nombor matrik 265982. Okay, next. Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Saya Edelyn Aisyah Jobin, nombor matrik 265832. Okay, next. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nafazila binti Awang Basar, nombor matrik 266188. Okay, tajuk tugasan kami malam ni, pembentangan dia berkenaan dengan, kejap saya share dulu. Saya share contents. Okay. Semua boleh nampak? Boleh nampak? Okay, nampak. Okey, tajuk tugasan kami iaitu kepuasan kerja, penetrasi kerja dan kerja dari rumah. Okey, saya akan buat pengenalan dulu. Okey, iaitu pengenalan bagi tugasan kami. Okey, Jabatan Pendaftaran Negara, jabatan di bawah Kementerian Dalam Negeri Malaysia, bertanggungjawab iaitu mendaftarkan peristiwa-peristiwa penting setiap individu, maklumat kelahiran, kematian, pengangkatan, perkahwinan dan penceraian. Ia juga menentukan taraf kewarganegaraan dan mengeluarkan dokumen identiti individu, kad pengenalan mana yang layaklah untuk warga negara. Okey, ia ditubuhkan selepas peraturan darurat kawasan pendaftaran tahun 1948. Okey, peraturan memerlukan semua penduduk mendaftarkan dan memperoleh kad pengenalan yang mencapai umur 12 tahun. Jabatan Pendaftaran Negara peka dalam perkembangan dan persekitaran semasa. Okey, seterusnya saya serahkan kepada rakan saya untuk next. Kepuasan kerja. Saya akan membentang bahagian kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah merupakan kunci terpenting kepada pekerja yang mempunyai matlamat dalam organisasi, terutamanya GPN. Definisi kepuasan kerja ialah satu kombinasi psikologi, fisiologi dan keadaan persekitaran yang menyebabkan kepercayaan seseorang untuk berpuas hati dengan kerjanya. Gambaran keseronokan bekerja terhasil daripada sikap yang ditunjukkan oleh para pekerjanya. Di antaranya adalah keceriaan, ketenangan, kegembiraan dan keselesaan. Personality positif atau negatif seseorang individu mempengaruhi kepuasan kerja mereka. Teruskan. Zila, teruskan. Okey, teori kepuasan kerja. Ada discrepancy theory, equity theory, opponent theory, teori Maslow, teori ERG Alderfer, teori dua faktor Herzberg dan terakhir teori McClellan.
Okay, rakan saya yang ketiga, prestasi dari rumah. Kak Marina. Prestasi kerja. Satu set tingkah laku yang relevan dengan pencapaian matlamat organisasi, unit organisasi, tempat seseorang itu bekerja. Dalam sektor awam, kerajaan menyarankan budaya kerja berasaskan prestasi, menggunakan petunjuk-petunjuk prestasi utama iaitu KPI. KPI, sistem pengukuran berkesan membantu organisasi menjelaskan dan mengawal tahap kemajuan sesuatu proses perkhidmatan. Prinsip-prinsip KPI meletakkan sasaran boleh diukur dengan angka, diukur dalam keadaan normal dan selaras dengan misi dan visi organisasi untuk mencapai KPI tersebut. Okey, terima kasih untuk rakan saya yang seterusnya. Cepat loading Liana. Oh, tak apa, ambil masa dulu, tak apa. Dia nampak tak? Okay, bagi tajuk kerja dari rumah, selalunya cabaran dan rintangannya selalunya ketiadaan sumber fizikal dan kewangan, iaitu tiada ruang kerja lebih besar, berasal di luar struktur organisasi, pejabat, kurang sumber inspirasi, tiada sokongan rakan sekerja dan rasa terasing. Contohnya bila kita bekerja dari rumah, selalu talian internet contohnya seperti itulah kurang, tidak macam waktu kita berada di pejabat. Talian internet kita lebih stabil dan lebih macam mana cepat, lebih terjaminlah dia punya tu kelajuan tu untuk kita buat kerja. Manakala konsep bekerja dari rumah memerlukan aspek disiplin dan penjadualan yang sistematik. Disebabkan sekarang pemandangan kita berada dalam norma baru, iaitu dalam keadaan pandemik COVID-19. Salah satunya adalah aspek disiplin, maksudnya ramai kaki tangan contohnya yang ambil peluang dan tidak menjalankan tugas secara komitmen dan teraturlah, sebabkan kekurangan pemantauan daripada pegawai atasan. Dan seterusnya faktor yang mengganggu produktiviti pekerja iaitu bekerja di rumah berkaitan dengan konsentrasi dan fokus terhadap tugas hakiki yang dijalankan. Seperti aktiviti pembelajaran dan pengajaran, iaitu bila contohnya penjawat awam dia bekerja dari rumah, selalunya ada gangguanlah daripada contoh seperti anak, dan kadang-kadang kita pun ambil kesempatan untuk membuat kerja selain daripada kerja yang diarahkan dari pejabat lah. Dan seterusnya, tahap kefahaman pekerja terhadap konsep bekerja dari rumah rendah. Tanpa pengetahuan, pemahaman dan kaedah pelaksanaan konsep yang jelas, pekerja akan mengalami masalah yang besar untuk melaksanakan konsep kerja dari rumah dengan berkesan. Ini contohnya bila kita diarahkan untuk bekerja dari rumah seperti sekarang. Sebelum ni pekeliling bekerja dari rumah tidak ada dikeluarkan oleh pihak JPA. Jadi selalunya fahaman pekerja, contohnya penjawat awam, bila orang bekerja dari rumah, waktu bekerja tu bila macam patutnya kalau ikutkan pekeliling JPA yang dikeluarkan, patutnya pekerja dia kena berada di rumah mengikut waktu bekerja seperti kita berada di pejabat. Tapi sebabkan tahap kefahaman pekerja yang tidak peka terhadap pekeliling yang dikeluarkan, mereka beranggapan bila kita bekerja ni, bila kerja settle, kita boleh buat kerja sendiri. Contohnya macam keluar, tidak berada di kawasan BDR lah.
dan keadaan sekitaran rumah berbeza dalam sekitaran tempat kerja dan terdedah dengan pelbagai gangguan. Ini seperti anak-anak, suhu, serta sekitaran, faktor persediaan teknologi dan hubungan. Ini contohnya bila kita berjabat di pejabat, selalunya fasiliti macam kelengkapan seperti PC, printer, mesin fotostat, semua tersedia di pejabat. Tapi bila kita bekerja di rumah, kekurangan fasiliti itu akan menghadkanlah kita punya potensi kerja. Dan seterusnya, ketua jabatan bertanggungjawab merancang dan menentukan tugas-tugas yang dilaksanakan dari rumah atau tugas-tugas yang memerlukan keberadaan pegawai di tempat kerja. Diharapkan konsep ini dapat difahami agar dapat dilakukan secara sistematik dan terkawal. Bekerja dari rumah dapat mengurangkan risiko jangkitan, kurangnya konteks secara langsung dan dapat memutuskan rantaian COVID-19. Okey. Terima kasih. Okey, setakat itu di sebalik kesimpulan tugasan kami ini, tahap kepuasan kerja dipengaruhi oleh faktor-faktor sekeliling. Masalah evidentin kah? Disiplin dan kadar pekerja yang meninggalkan perkhidmatan dan dapat dikawal dengan lebih sistematiklah sekiranya organisasi berjaya meningkat tahap kepuasan kerja. Okey, pencapaian objektif dia, organisasi bergantung kepada perancangan kerja dan pengurusan sumber manusia yang berkesan. Proses pembangunan pekerja. Okey, kepercayaan majikan terhadap pekerja merupakan pemangkin bagi pelaksanaan pengaturan kerja fleksi. Okey, setakat itu saja. Sekian, terima kasih. Okey, harap Terima kasih. Terima kasih. Bicara agak faham tajuk penugasan kita malam ini, dan setakat itu sajalah pembentangan kita. Rakan-rakan yang lain ada apa yang nak disampaikan, ada apa yang Nida cakap sebelum saya tutup ni? Pada pendapat saya lah, kalau saya bekerja di rumah sebenarnya bagus. Itulah seperti yang kita maklum, kita boleh memutuskan rantaian pandemik COVID itu. Tapi sekurang-kurangnya tanggungjawab dan rasa bertanggungjawab penjawat awam lah, contoh pekerja sekarang, kurang-kurangnya diorang lebih kena sebenarnya jujur dan berdisiplin lah untuk menjalankan tugas dari rumah. Maksudnya jangan ambil peluang ataupun curi masa. Ya. Itu saya dapat dah. Si Fazila, Kak Marina, ada apa? Kalau saya kalau bekerja dari rumah ni tanggungjawab tu berat. Pasal apa yang diperlukan pihak jabatan mau ini mau cepat. Tapi kita punya segala dokumentasi itu yang kita bawa ke rumah kadang-kadang tidak cukup. Dan kita terpaksa minta kepada orang bawahan kita sebab setiap jabatan tidak sama. Ya, betul. Dan tidak semua yang ada mempunyai talian internet. Contoh macam di pendalaman kita tidak sama dengan di bandar. Truk di sini, kalau di contohlah daerah saya Sibitang, memang truk dari segi talian kesian sebab kerja-kerja yang semua berkaitan bukannya mudah. Semua pun kerja-kerja yang berkaitan tu menggunakan talian dan diguna sehingga ke peringkat ke Putrajaya. Putrajaya pun mau cepat. Kita di sini susah, terpaksa bekerja keraslah. Kalau tidak keluar sekejap ke pejabat. Harap-harap Okey.
pihak atasan yang dengar kita punya rintihan masalah kita ni lah kan. Ya, Okay, Sudah perlu penambahbaikan kelengkapan lagi pun lah. susah. betul. Okey. Okey, Nur Fazila, macam mana dengan anda? Okey, setakat ini je. Okay. Kalau masa pandemik ni, kalau macam kami bertugas sebagai frontliner kan, jadi tidak merasalah bekerja dari rumah ni, tapi memang kan ada macam kaki tangan awam di pejabat kami juga. Jadi bila benda urgent, memang sangat susah. Sebab biasanya kalau kerani dia hanya akan pakar pada bahagian tu. Jadi kena tunggu dia datang office baru dia boleh buat. Jadi kalau benda urgent memang sangatlah menyulitkan. Itu pendapat Betul. saya lah. Ya, betul. Okey. Cuma saya berharap kita ni supaya banyak-banyak bersabar dengan keadaan sekarang ni. Semua orang terkesan. Jadi harap-harap kita bersabar, boleh kuatkan iman, jangan lakukan sesuatu yang di luar batasan lah kan. Okey. Ya. Stres. Jangan stres. Banyak berdoa, senaman. Okey, betul. Okey. Setakat itu saja kita punya pembentangan kita hari ini. So jumpa lagi insyaAllah. Saya tutup untuk recording kita ya. Okey. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Okay.